Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma dafa'ana al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa ansaril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Yang dimuliakan para pegawai ahli jawatan kuasa Surau Al-Muhaimin Kondominium Langat Jaya, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan berbahagia sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu ar-riya was sum'ah. Riya dan juga sum'ah. Hadirin hadirat sekalian, salah satu daripada usaha gigih syaitan adalah mereka tidak berhenti-henti berusaha untuk menjadikan setiap amal ibadat kita ini tak ada harga di sisi Allah. Itu kerja dia betul. Dia goda satu orang, ada fasa-fasa dia. Fasa pertama, orang yang nak beribadah, dia goda supaya malas beribadah. Tapi ada orang dia berjaya lawan, dia datang juga beribadah. Dia tidak kecewa, putus asa, dia gigih lagi usaha, dia rosakkan pula ibadat yang kita dah buat. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala merakamkan dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinna yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Allah Ta'ala cerita, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh, dan musuh itu terdiri daripada syaitan yang berbentuk manusia dan juga jin, yang kerja mereka membisikkan kepada orang-orang ini dengan kata-kata janji manis, dusta dan indah susunannya, zukhrufal qawli ghurura, untuk memperdaya orang yang digoda itu. Surah Al-An'am ayat 112. Maka di antara cara syaitan merosakkan amal ibadat anak-anak Adam ini adalah dengan membisikkan riya dan sum'ah ke dalam hati. Yang ini paling kita khawatiri sekali. Kita penat-penat datang surau, orang lain bersenang lenang berguling-guling depan TV tengok drama masa ini, kita sangka kita dah masuk surga. Sebelah kaki pun tak layak. Itu yang paling kita khawatir. Secara bahasa kata ulama, ar-riya adalah masdar daripada kalimat ra'a yura'i ria'an riya'an. Dalam bahasa mudah, riya ini adalah orang yang buat pameran. Bahasa mudahnya, dia buat pameran. Segala yang dia lakukan itu niatnya hanyalah pameran semata-mata. Sehingga kan didetailkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Orang riya ini adalah dia mencari penghormatan dunia dengan mempergunakan ibadat. Dia nak dapat pujian, penghormatan, like, share, apa lagi istilah orang mana, follow. Dia nak dapat follower, like dan share dengan menggunakan ibadat. Semayang, puasa, sedekah, apa saja ibadah yang dia tunggang untuk dapat kedudukan dalam hati manusia, al-manzilatu fi qulubin nas, itulah riya. Artinya kita tak boleh nak mengaitkan riak dengan hal duniawi. Tak ada kena-mengena. Itu bab lain, takbur ke apa, itu istilah lain. Riya adalah khusus kepada penonjolan ibadat.
Apa beza antara riya dengan sum'ah? Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dia ada buat satu bab ar-riya was sum'ah. Dia membawakan satu hadis daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang memperdengarkan amalannya, Allah akan memperdengarkan aibnya pada hari kiamat. Dan siapa yang mempamerkan ibadatnya, iaitu riya, Allah akan buka segala aibnya pada hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kata ulama, perbezaan riya dan sum'ah adalah orang riya dia beramal kerana nak pamer kepada orang supaya dilihat mata. Orang yang sum'ah beramal supaya didengar ibadatnya oleh orang. Contohnya qari, Bilal. Oh, ini hati-hati betul. Baca Quran silakan, jangan mengilai panjang sebab nak suruh orang. Hebat qari kita, senapah je Fatihah, rosak. Jadikan rosak kita punya amalan. Maka mudah faham, riya berkaitan dengan panca indera mata, sum'ah berkaitan dengan panca indera telinga. Baik itu susah tuan-tuan, nak menjaga keikhlasan dalam ibadah ini benda yang sangat susah. Apa pula beza antara riya dengan ujub? Ujub ni lain. Ujub ini orang tu rasa heran dengan kebaikan diri dia. Itu ujub. Dia pelik, macam mana aku baik orang lain tak turun, aku suruh aku je turun. Ujub. Dia pelik, macam mana orang tak turun, dia boleh turun. Padahal dia pun penat juga, jam Kuala Lumpur cerah, tahu je lah jalan, tapi aku sempat je datang. Macam mana aku boleh, orang lain tak boleh? Ujub. Dia kagum macam mana dia boleh buat kebaikan. Itu ujub. Ini hati-hatilah, merosakkan amalan kita. Orang putih panggil narsis. Narsis ni orang yang terlampau, dia terkesima dengan kehebatan dia. Narsis ni asalnya daripada watak cerita Yunani kuno, Narcissus. Kalau tuan-tuan rajin tengok Netflix, ada di dalam Roman Empire punya dokumentari. Ada zaman Komodos, antara Raja Rom yang terakhir lah sebelum kerajaan Rom tumbang. Dia punya penasihat gladiatornya nama Narcissus. Narsis ni asal daripada cerita Yunani kuno. Narsis ni dia jatuh cinta dengan kehansoman diri dia sendiri. Dia selalu turun daripada istana dia pergi tepi kolam. Dia tengok dalam kolam, dia nampak ada image, rupa muka dia lah dalam bayang-bayang itu. Dia kata handsome-nya sebenarnya dia. Akhirnya dia jatuh cinta dengan wajah dia sendiri. Hari-hari dia pergi ke kolam itu sebab nak melihat pada muka dia. Dia kagum dengan rupa dia. Sampai peringkat angau, tak makan, tak minum, akhirnya dia mati. Bila mati berubah jadi bunga narsisis. Ni cerita orang putih pun ada, ngarut-ngarut dia juga. Orang Pok, orang Melini dia ada juga. Bukit Seguntang punya cerita ada. Yang penting ujub, orang yang dia tak sangka dia tu hebat. Salasun muhlikat, kata Nabi. 3 perkara yang boleh menjahanamkan manusia. Syuhun muta', nombor 1 sekali kedekut. Yang kedua, wahawan muttabi'. Yang kedua, terlampau mengikut kehendak nafsu. Asal teringat, beli. Teringat, cari. Asal terasa nak makan, pergi jadi food hunter. Jangan ikut sangat. Jangan ikut. Merosakkan, kata Nabi. Biar teringat pula makan yom taufu. Tahan je lah dulu. Jom. Terus anak-anak baru balik sekolah, terperanjat semua, kena siap. Dia food hunter. Tak boleh, jangan terlampau ikut sangat perut kita ni. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i bin nafsih. Yang ketiga, membinasakan manusia, orang yang kagum dengan diri dia sendiri. Sampai kata ulama, ketiga-tiga perasaan ini bila sampai, mu kena lawan. Lawan sungguh-sungguh, jangan dilayan. Contoh tadi tabung golek. Tuan-tuan ada duit dalam poket RM5. Aku kalau beri ni kan, aku baru nak keluar minum air ni sekarang. Dia setan bisik, tak payah sedekah lah, duit masjid nak surau, banyak duit dah, akaun Maybank merata dia tampak dah, duit banyak salat. Itu dia bisik, dia main kat cuping telinga. Nabi sebut lawan. Bila dia bisik jangan sedekah, kita lawan, masuk galah. Ada orang dia bagi RM5,
Dia kata saya bukan nak bagi RM5, saya bagi RM3. Boleh dapat balance RM2 lagi. Itu selamat maju jaya lah. Jumpa dengan bendahari berbincang lah ya. Yang kedua, bila nafsu terlampau banyak kehendak, tengah ceramah pun teringat nak makan itu, nak makan ini, lawan sikit. Anak-anak kita banyak nak benda itulah, nak makan KFC lah, makan apa, ajar dia sikit. Jangan teringat dapat, teringat dapat, jangan. Lawan. Yang ketiga, kagum dengan diri sendiri. Sebab itu orang ujub ini seburuk-buruk sifat dan sangat dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang ujub ini, kenapa Nabi tak beri kita ada sifat kagum pada diri sendiri? Sebab orang yang ujub, dia akan rasa dia seorang masuk surga. Itu dia punya kemuncak kesombongan. Dia rasa dia paling baik. Dalam kondominium ni dia paling baik sekali. Dengan keluarga dia yang masuk surga, orang lain neraka. Itu kemuncak ujub ah. Dia merasakan orang lain tak ada can masuk surga. Aku ya, subuh aku orang pertama datang. Orang lain pukul 7 bangun main subuh. Tak boleh begitu. Ujub namanya. Kalau kita kaji sejarah dalam Quran, mengapakah iblis yang dulunya begitu mulia, ketua pada malaikat, rajin bertasbih, rajin ibadat kepada Allah dalam surga, tapi akhirnya dia ditendang oleh Allah daripada surga dan dikutuk sampai kiamat? Apa sebab? Why? What is the because? The because is ujub ya. Dia rasa dia best. Dan ini bukan kita gosip, bukannya kita reka-reka cerita. Allah rekodkan dalam Quran. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Hei iblis, Tuhan tanya, kenapa kamu tak boleh hormat kepada ciptaan aku yang terbaru ini, iaitu Adam ini? Apa kau punya masalah? Aku yang baru buat makhluk ini, apa sebab kau tak nak hormat pada dia? Astakbarta am kunta minal alin. Adakah kau ni dah sombong? Tuhan tanya. Ataupun akunta minal alin, kau rasa kau punya darjat dah tinggi ke? Kau punya grade dah tinggi sangat, turus 3. Engkau ni sekarang jadi belagak tak tentu arah ni. Apa kau punya masalah? Iblis dia tak pandai menipu dengan Tuhan. Qala ana khairun minhu. Ya, saya lebih baik daripada mamat ini. Terang-terang jadi cakap. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa sebab? Saya dicipta daripada api. Ini mamat buat daripada tanah. Lebih rendah kasta daripada saya. Saya grade tinggi, turus. Ini baru berapa? N19. Tak ada saingan dengan saya. Patut dia tak boleh naik lift pun dengan saya. Suruh dia naik tangga saja. Apakah respon Allah? Qala fa akhruj minha fa innaka rajim. Kurang hajar, keluar kau daripada surga. Allah Taala terus halau saja. In fa innaka rajim. Aku kutuk engkau sampai bila-bila. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Aku laknat engkau sampai hari kiamat. Surah Sad ayat 75 sampai 78. Maka iblis dia ditendang daripada surga sampai sekarang. Asalnya dia ujub saja. Dia merasa dia lebih best daripada Adam AS. Sama juga, kenapakah Nabi tidak berikan kita ni ada sifat rasa kagum dengan kebaikan kita? Sebab orang ni dia ada kecenderungan lupa pada Tuhan. Kalau kita terlampau rasa kita baik sangat. Baik itu bila ada sifat ujub dalam hati, mesti buang cepat-cepat. Bila rasa hebat aku ni, orang lain tak lagi, aku lagi hebat, terus buang saja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik itu kata para ulama, ada satu hadis Nabi ajar, kalau rasa diri lebih baik daripada orang, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Nabi ajar mudah saja, amalkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya boleh buat ni sebab dengan izin kau. Baik itu kita dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawapan kita? Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawapan kita? Asyhadu an la. Begitulah seterusnya. Tapi bila hayya 'alas salah, mari sembahyang, la haula wala quwwata illa billah. Tuhan je menentukan, aku diberi kekuatan, kemampuan untuk hadir. Maknanya orang tu tak boleh kata beres boh, tak boleh. Hayya 'alas salah, beres boh, 5 minit sampai. No.
Dia tahu dia berjaya buat itu kerana izin Allah. Dia kurang sikit dia punya hujub dia. Macam orang, kadang orang puji, hebat awak ni, saya tengok hari-hari ada surah duduk depan, bagus tu. Apa amalan? Kita nak bangun pagi pun susah. Kerja Tuhan semua. Macam tu je lah. Allah izin. Saya pun tak tahu juga Allah izin belaka. Mungkin hari ni okey lagi, esok tak tahulah. La haula wala quwata illa billah. Dia kurang sikit sifat wujud. Sama juga dalam kejayaan duniawi. Orang yang terlampau ada sifat wujud, dia akan jadi seperti Qarun. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, ni cerita Quran saja. Qarun ni dia banyak harta. Tapi satu perangai dia suka show off. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna alhayata dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Allah Ta'ala cerita Qarun, dia lengkap dengan pakaian perhiasan dia, keluar daripada rumah jumpa orang ramai. Dia ni suka pakai glamour, ada bling-bling. Tak tahulah ada gambar beruang kecil ataupun tidak, tapi dia suka jangok. Dia jenis orang smart. Jangok. Kalau entah dia pingat tu dia pakai semua selempang, 3 datuk, 3 bintang dia pakai. Dia suka jangok. Michael Jackson kan fashion gitu. Waduh, macam-macam macam general. Ada Qarun tu lah fashion dia. Dia ni jangok punya orang, smart. Jadi dia keluar dengan segala perhiasannya. Kalau umpama sekarang orang ada kereta-kereta lah, beling-beling kereta, pelik pun canggih-canggih. Maka Allah Ta'ala rekodkan, qala allazina yuridunal hayatad dunya, maka dia punya follower, peminat-peminat dia, pengagum-pengagum dia, dia punya orang-orang yang dia train nak jadi bisnes bagus, kaya-kaya ini, semua akan terujalah bila nampak dia. Lantas mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Bilalah kita nak kaya macam Qarun. Biarlah muka tak handsome janji kaya, kata mereka. Bilalah kita nak kaya macam dia ni. Kaya sungguh dia. Lepas-lepas PKP ni kaya juga. Gitu kan, itu mulut biasa bagi follower. Macam mana dia boleh maintain kaya? Buka tak buka lagi, tapi kaya juga. Hebat. Dia pengikut dia. Sampai pengikut dia kata, innahu lazu hazin azim. Untungnya Qarun, banyak duit dia. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 79. Jadi bila dia dah orang puji, dia jadi tonggek lah orang puji dia. Satu hari agaknya wartawan ke apa entahlah datang temu ramah dia. Cik Qarun ni macam mana boleh kaya sangat ni? Luar biasa sangat. Orang lain tengah senak perut mencari duit, tuan boleh kaya ni. Buat kursus perniagaan usahawan, macam mana ke yang jadi kaya sangat ni? Bila orang tanya dia macam mana dia boleh kaya, apa jawapannya? Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya jadi kaya kerana saya pandai merancang. Saya buat planning yang proper, ada marketing strategi. Saya tahu mana location, mana crowd. Semua ayatnya menunjukkan dia telah yang hebat. Saya jadi kaya kerana saya ada knowledge. Saya tahu macam mana nak cari market. Saya jadi kaya sebab saya pergi kursus macam mana nak jadikan pandai meniaga. Cucuk kepala sana, cucuk hidung sini, cucuk pipi sini. Saya tahu macam mana mau kaya. Sikit habuk dia tak sebut nama Allah dalam kekayaan dia itu. Apa salah kalau orang tanya, macam mana Encik Qarun ni boleh kaya? Dulu asalnya dia jaga kubur ya. Dia pegawai yang menjaga tanah perkuburan. Macam mana boleh kaya? Tiba-tiba jadi kaya. Baik, asalnya jaga Raudatul Sakinah je. Orang nak ke bumi apa, dia masuk rekod kerja dia. Tiba jadi kaya-kaya. Patut dia jawab lah, ni izin Allah. Allah izin, kita usaha mana mampu, alhamdulillah, syukur. Tak, macam mana boleh kaya? Saya usaha. Macam mana boleh kaya? Saya ada ilmu. Allah Ta'ala pantang tu orang lupa diri ni. Lantas fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah
wa ma kana minal muntasirin. Lalu aku tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumah dia sekali ke dalam bumi, dan tak ada orang pun yang boleh menolong dia ketika itu, dan dia takkan boleh bela diri dia. Surah Al-Qasas ayat 81. Bila Qarun telah dijahanamkan masuk dalam bumi dengan rumah-rumah dia sekali, apa jadi kepada follower-follower dia, netizen, orang yang dulu mengkagumi dia, follower dia, orang yang like dia, mana pergi semua? Akhirnya semua bila tengok Qarun dah jahanam, semua left group semua. Left group, unfollow, unfriend, semua join group surau saja. Tapi Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Maka orang yang dulu bukan main pujilah Qarun tu, hebatlah ini, legend macam-macam, bila dia tengok Qarun tenggelam, yaqulun, mereka pun berkata, wa ka'annallahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya rezeki ini daripada Allah. Allah yang bagi rezeki, kita ni usaha sikit, Allah yang menentukan. Surah Al-Qasas ayat 82. Tapi saya tidak nak bawa cerita Qarun ni panjang lebar sangat. Tapi kenapakah Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi? Sebab dia ujub dengan kehebatan dia. Kenapa Iblis ditendang daripada surga? Sebab dia ujub dengan kejadian dia berbanding dengan Nabi Adam. Maka ingatlah, kalau kita begitu, maka kita pun akan senasib dengan Iblis dan juga Qarun. Itu berbahayanya sifat ujub ini. Balik kepada riak dan juga sum'ah. Kalau ujub ni lain tahun lah kita cerita, panjang sangat. Riak dan sum'ah ini bukan perkara kecil. Kadang kita nampak kawan kita, dia kita tu nak riak, tu nak riak tu. Bagi kita riak ni ringan sangat di mulut. Sekali riak apa salahnya? Ada orang dah riak sikit lah, tunjuk depan bos. Jangan. Riak ini adalah perkara yang paling dirisaukan oleh Nabi SAW. Nabi cukup risau umat dia kena riak. Dalam hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyampaikan satu pesanan, ya ayuhan nas ittaqu hadza syirka. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada syirik ini. Sahabat kata, syirik apa? Rupa Nabi cerita tentang orang yang suka menunjuk-nunjuk. Nabi kaitkan riak dengan syirik. Fa innahu akhwa min dabibin namli. Sebab syirik ini dia lebih samar daripada pergerakan semut. Payah nak ditengok. Artinya, orang yang nak share dia punya kegembiraan dengan riak, itu halus saja garisan dia. Contoh tuan-tuan, ada gambar Kaabah. Kan ada setengah orang ambil gambar kat Kaabah, siap profil WhatsApp. Contoh begini, dengan isteri, dengan apa. Tapi kalau tanya dia, kenapa you post? Nak berkongsi kenangan semasa di Mekah dulu, rindu ke Mekah. Tapi kalau tersalah, tergelincir, jadi riak. Sebab itu Nabi umpamakan akhfa min dabibin namal, lebih samar daripada pergerakan semut. Macam contoh, kadang dalam Facebook, saya tak ada Facebook, tapi Facebook masjid adalah page untuk kita nak orang nak respon. Jadi baca jugalah orang yang mana lalu kat luar tu baca. Ada setengah orang dia nak marah geng-geng kayuh basikal. Kan orang Malaysia kan suka. Dia Malaysia kan dia ngikut, seorang buat ngikut 3 bulan je, lepas tu dia tak main basikal lah. Basikal tu dia gantung sejadah lepas ni. Kita kasih can lah 3 bulan. Orang Malaysia tu lah caranya. Tiap-tiap hari main basikal. Main basikal main lah, lantak lawak. Jangan pakai ketat sangat, sudah lah. Yang perempuan-perempuan tu ya, pakai baju kurung je lah senang. Langgar api merah kita jadi, terpandang, takkanlah tak menengok, termenengok. Tonggeng gitu, jadi susah. Kita pun balik masjid subuh. Ini contoh. Jadi ada orang dia post lah, dia kata, nak berbasikal lah, janganlah buang sampah merata-rata. Dia nak tegur orang buang sampah. Rupa dia nak upload gambar dia ngutik sampah dengan beberapa kawan-kawan, inisiatif untuk nak membersihkan tempat riadah yang orang basikal selalu buang. Di situ ada satu garis halus saja.
antara riak dengan nak mengajak orang buat kebaikan. Tapi kalau dia tak cerita, dia ngutip sampah, itu jauh lebih bagus. Tapi mungkin dia nak katakan, saya kena tunjuk contoh supaya merangsang minat orang. Silakan, mudah-mudahan niat awak baik. Tapi kalau salah saja, pup, riak, neraka. Nanti kita akan terangkan apa hukuman untuk orang riak. Waktu Nabi sebut, faqala lahu man sya'allahu an yakul wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah. Sahabat kata, payahlah begitu. Tunjuk sikit, kan kata riak. Post dalam Facebook, kan orang kata kita nak menunjuk-nunjuk. Payahlah begitu ya Rasulullah. Kan semua riak. Maka kata Nabi, banyakkanlah kamu mengamalkan satu bacaan. Mudah-mudahan hilang sifat riak pada hati kamu. Apa bacaannya ya Rasul? Bacalah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perbuatan menyengutukanmu ketika aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepada sesuatu yang aku tak tahu aku telah buat kesalahan. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Baik itu berhati-hati. Dan riak ini dalam satu hadis, kata ulama, Nabi mengatakan riak ini dia lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Ini yang kita takut. Sekarang ni di luar sana ada orang yang cerita tentang teori konspirasi, bumi rata, anti vaksin, apa pula lah apa istilah yang kita gunakan pada mereka. Marah pada masjid, marah pada surau, SOP, inilah Dajjal dan bagai-bagai lagi. Ya, kita akui bahawa fitnah Dajjal itu berbahaya. Tapi riak lebih teruk daripada Dajjal. Ada satu hadis, Nabi pernah bercerita kepada sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid Dajjal. Maukah kamu aku beritahu apakah yang aku lebih bimbang pada kamu berbanding dengan kamu diuji oleh Al-Masih Ad-Dajjal? Sahabat heran. Sudahlah, dulu kata fitnah Dajjal ni paling berat. Maka kata Abu Sa'id, kami jawab, bala ya Rasul. Of course, kami nak tahu apakah bendanya ya Rasul. Faqal asyirkul khafi ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Yang paling aku risau adalah syirik tersembunyi, iaitu riak, yang mana kamu mengerjakan semayang, membagus-baguskan berdiri, rukuk dan sujudnya dengan harapan ada orang yang memahati dan respect pada kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu jauh lebih aku takut, kata Nabi. Tuan-tuan, kita tidak nafi fitnah Dajjal ni hebat. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah menyebut, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Sejak daripada Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada yang lebih besar ujiannya berbanding daripada ujian Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Fitnah Dajjal itu kita tak boleh nafikan, bahaya. Macam kita sekarang di musim pandemik. Siapa sini berani kata ini pandemik bukan ujian Dajjal? Ada kena-mengena. Ada satu hadis, kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi pernah cerita, hadis yang panjang. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, bumi akan berubah daripada apa yang kita kenal selama ini. Kehidupan dunia ini berubah betul, dan manusia akan menuju ke arah kesengsaraan. Dalam hadis panjang daripada Umamah Al-Bahili, Nabi pernah terangkan pada kami tentang Dajjal, dan Nabi suruh kami berhati-hati. Di penghujung ceramahnya, kata Abu Umamah, Nabi berpesan, wa in qabla khurujid Dajjal 3 sanawatin syidad. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, kita akan sengsara luar biasa. Yusibun nasu fiha ja'un syadid. Manusia akan mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk. Lapar merata-rata, pekerjaan makin susah, pengangguran tinggi, dan macam-macam lah istilah-istilah ekonomi. Ya'murullahu as-sama' fi sanatil ula an tahbisa thulutha matriha. Ketika itu hujan akan menjadi bengong. Ada hari patut bukan musim hujan, patutnya hujan, tidak hujan. Dia akan kurangkan 1/3 daripada kota dia, kata Nabi.
Wa ya'murul arda an tahbisa thulutsa nabatiha. Bumi juga tidak mengeluarkan hasil seperti biasa. Dia akan kurang 1/3. Hadis ini begitu panjang sekali. Yang di penghujungnya Nabi beritahu, bila ianya telah berlaku, maka tunggulah Dajjal akan keluar. Maka ini hadis riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan dalam Mustadrak Al-Hakim. Kemuncak fitnah Dajjal, kata Nabi, dia akan datang kepada kamu, minhu ma'ahu nahrani yajriyani. Kemuncaknya Dajjal akan datang bawa bersamanya 2 batang sungai. Tak boleh bayang kita macam mana Dajjal pikul sungai. Ahaduhuma ra'al aini ma'a abyad. Satu sungai yang dia bawa adalah air yang jernih dan cantik. Air yang cantik macam air terjun. Macam air dekat dengan Bukit Tabur, dekat belakang Melawati tu, lawa airnya. Bukan macam air teh tu banyak tempat lain ada. Ni air cantik, air empangan turun, cun punya. Tapi wal akhar ra'al aini narun ta'ajjaj. Satu lagi sungai yang Dajjal bawa, kata Nabi, adalah sungai yang api menyala-nyala. Masa tu air dah tak ada dah. Dia pun bawa air. Siapa nak air, silakan ambil dalam sungai ini. Kalau tuan-tuan lah pakai akal, tuan-tuan terjun yang sungai jernih ke sungai ada api, automatik orang akan terjun sungai yang jernih. Tapi apa Nabi pesan? Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahr alladhi yarahu an-nar wal yughammid. Kalau Dajjal offer kepada kamu nanti 2 sungai, satu yang sejuk, satu yang panas ada api menyala, hendaklah kamu pergi ke arah sungai yang ada api. Summa la yutaqti ra'sahu. Kamu pejam mata, rendamkan kepala kamu dalam sungai, fayashru minhu, kamu minum airnya, fa innahu ma'un baridun. Kan itulah air sebenar. Punyalah Dajjal jahat. Air itu rupanya air yang api itu yang betul. Tapi berapa ramai orang kena tipu minum air yang jernih. Pada itulah air yang merosakkan. Ini hadis dalam riwayat dalam Sahih Muslim. Direkodkan dalam kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kita sekarang ni pun SOP dan bagai-bagai. Ini antara 2 sungai. Sungai api dengan sungai jernih. Tuan-tuan ikut mana? Siapa sini boleh berani langgar SOP? Tak berani. Siapa sini tahu sejauh mana benarnya SOP? Tak ada orang tahu. Tak ada ukuran klinikal. Tidak ada kajian secara empirical. Jarak berapa meter, kuman tu akan lari berapa jauh. Kalau jarak sekian, kuman. Tak ada orang buat kajian secara klinikal pun. Kita hanya assume ataupun fikir logik sajalah. Adakah SOP itu umpama api ataupun sungai yang jernih? Tak ada orang tahu. Kita anggap air jernih lah kot. Tak mungkin tu api. Wallahualam. Ni bukan menyuruh tuan-tuan semai rapat lepas ni dah. Nak beritahu, ini sebut ujian Dajjal. Kita tak tahu. Kita jadi bingung. Kita jadi bingung. Tak apa, itu serah pada ulil amri. Mereka yang menentukan. Kita sami'na wa ata'na. Tapi walaupun Dajjal tu bahaya, apa kata Nabi? Riya lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Huwa akhwafu alaikum indi min masih Dajjal. Aku lagi takut mu riak daripada mu kena ganggu dek Dajjal. Jadi jangan riak. Kutuk masjid. Masjid apa pakai SOP? Orang ni, kita orang semayang selamanya. Riak. Awak riak tu lebih teruk daripada yang awak kutuk itu. Sebab apa? Nabi sangat bimbang umatnya terlibat dengan riak dan sum'ah. Sebab orang yang riak dan sum'ah ini, dia nak cari penghormatan, kemuliaan, dan barangkali cari duit, cari makan dengan menggunakan agama. Oh, itu Nabi pantang. Dia gunakan ibadat, semayang, puasa, umrah, haji dan macam-macam. Dia lakukan segala-galanya itu untuk dapat pujian. Baca Quran sebab nak pujian. Semayang nak pujian. Pergi Mekah nak pujian. Semua nak pujian. Itu yang berbahaya. Iaitu Nabi sebut, Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafu lidini. Nabi sebut, kata Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, kalaulah ada 2 serigala lapar
yang serang sekawan kambing, dia serang, gigit, terkam, cakar macam-macam, maka kejahatan dan kemusnahan yang dilakukan oleh serigala itu tidak lebih buruk daripada cita-cita seorang yang nak mendapat harta, nak dapat kemuliaan dengan menunggang agamanya. Hadis Tirmizi. Oh, itu Nabi paling pantang sekali. Dia ibadat, semayang, puasa, qiyam, sedekah, ceramah bukan untuk Allah tapi nak dipuji. Hebat ustaz ceramah, bereboh. Hebat ustaz ceramah, biar pandai muka semua orang kena. Ustaz tu pun terangkat lah punggungnya, kena puji begitu. Berbahaya itu. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis semayang orang datang, sudah ustaz baca semayang, saya nangis. Ustaz pun tonggek jalan. Lama kelamaan bila tak kontrol, lalu dia pun beribadah. Sebab dah seronok, dah habis semayang kan, 2-3 orang nak makcik-makcik. Oh, saya nangis ustaz semayang tadi. Oh, lagilah, tegak lagilah. Lama-lama rosak begitu je lah ustaz itu. Jangan. Saya ingat kita beri laluan dulu pada azan lah. Masuk dah azan apa? Tak berbunyi. Itu jam apa dah? Oh, jam apa dah? Buat rasa macam nak azan dah. Tak azan dah? Kita azan dulu lah untuk ambil berkat, untuk menunjukkan syiar, menunjukkan di sini ada orang Islam. Silakan tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.